Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami di studio Mahawangsa MPM. MPM telah tubuhkan satu gerak rakyat dinamakan Gerakan Pertahankan Kedaulatan Perlembagaan, ringkasnya Gerakan JPKP at MPM, bagi bergandingan dengan lain-lain NGO membantu negara menangani isu berkaitan ancaman yang dilihat oleh MPM menggugat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat majmuk di negara ini. Bersama saya di studio pada hari ini ialah Yang Berbahagia Tuan Cik Ibrahim Cik Idris, penyelaras ataupun pengurusi kluster Tanah Simpanan Melayu Gerakan Pertahan Kedaulatan Perlembagaan at MPM. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih. Apakah pandangan Tuan Cik Ibrahim tentang kewujudan gerakan ini, dan bagaimanakah ianya berkaitan dengan tugas Tuan sebagai penyelaras kluster tanah di Sabah? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya nak jelaskan mengenai tanah. Tanah ialah kedaulatan, maruah, ekonomi, kuasa dan sosial. Semuanya bergantung pada tanah. Tanah ini asal buminya sejarah kita Melayu sudah tinggal lebih kurang 60,000 tahun. Dan ringkasnya ialah hingga kini kita menjadi satu negara Malaysia. Tapi sebelumnya bumi ini ialah bumi tanah Melayu. Jadi sebelum merdeka, raja berhasrat yang kita panggil wasiat Raja-Raja Melayu untuk meninggalkan sekurangnya 50% bumi semenanjung ini kekal warisan Melayu untuk anak cucu Melayu. Yang lain tu bolehlah dikongsi atau bersaing dengan yang lain. Itu asas. Rebutlah kamu yang ada itu. Dan asas ini pula dimaktubkan dalam artikel 89 Perlembagaan Persekutuan. Dikukuhkan lagi. Jadi ini hak kita dalam perlembagaan. Itu dari situlah yang kita sekarang ini ingin melihat dan menentukan hak kita itu kekal seperti yang diwasiatkan. Itu asas. So, apa pandangan Tuan tentang gerakan ini? Jadi isu yang kita hadapi ialah, pertamanya, wasiat itu belum mencapai hasrat, iaitu 50% bumi ini hendaklah diwakilkan sebagai tanah rizak Melayu, kekal untuk anak cucu orang Melayu. Itu pertama. Jadi itu masih ada tugas yang perlu diselesaikan, dan terutamanya oleh state. Sebab tanahnya oleh state. Keduanya ialah tanah rizak Melayu yang diambil untuk pembangunan, contohnya jalan raya dan sebagainya. Jadi mengikut perlembagaan artikel 89 juga, hendaklah diganti dengan segera, simultaneous, segera. Dan ini tidak dilakukan. Tidak. Tanah itu masih lagi kekal sebagai tanah rizak Melayu yang tidak bertukar syarat dan tidak diganti. Sedangkan kegunaan itu telah menjadi pembangunan untuk kegunaan umum. Jadi ini satu pelanggaran perlembagaan. Dan kita tahu perlembagaan itu ialah undang-undang tertinggi. Dan ini harus dilakukan oleh pihak yang berkenaan. Ini yang kita nak lihat. Dan lihat itu tidak. Seterusnya yang kita juga ingin lihat ialah dari sudut ekonomi. Dan sudut ekonomi, asas bagi ekonomi ini ialah bumi.
Dan kita memiliki bumi, tapi dari sudut ekonomi kita kebelakangan. Jadi perlu ada perancangan yang komprehensif dengan target tertentu, bahawa kita ni dari sudut equity kita mempunyai populasi atau pendudukan lebih kurang 70%. Jadi secara equity-nya, secara keadilannya, kita sepatutnya menguasai paling kurang 70% ekonomi negara. Dan bila kita lihat ekonomi dan kita belakang, maka saya di sini berpendapat bahawa satu ruang yang paling saya kata utama ialah dengan melihat dari sudut tanah. Membangun tanah itu menaikkan nilainya dan mengurangkan jurang perbezaan dari sudut ekonomi. Dan salah satunya ialah dari segi makroekonomi. Maksud saya pertamanya ialah kita lihat yang menjadi kekayaan dari bumi ini ialah perbandaran. Kita berjaya membina bandar, boleh katakan bandar kependudukan orang Melayu seperti Shah Alam, seperti Bani dan sebagainya. Jadi isunya mengapa kita tak memperbanyakkan lagi, terutama di state-state lain. Mungkin salah satu target kita untuk mencapai menutup ekonomi atau jurang ekonomi ini ialah barangkali membina state capital yang baru di kawasan tanah-tanah Rizal Melayu supaya nilainya naik, gerakan ekonominya naik dan sebagainya. Itu asas mungkin yang paling utama. Juga penting ialah kita membina infrastruktur. Kalau British boleh bina hampir 100 tahun dulu kereta api melalui banjaran Titiwangsa pergi sampai ke Tumpang, kenapa kita hari ini dari sudut infrastruktur ini begitu kekurangan, sedangkan kita telah merdeka 60 tahun. Maaf saya memotong. Kalau kita lihat asas dan stigmanya tanah Rizal Melayu ni umumnya mengatakan bahawa harganya tidak serata dengan freehold ke dan yang lain-lain. Tapi kalau kita lihat pembangunan bandar, masa berlalu dia akan menyusuli ke kampung-kampung. Dan apakah tak ada cara kerajaan untuk menukar kaedah apabila ianya dah masuk ke bandar, masuk ke kampung, maka harga di situ mestilah sewajar dengan walaupun dia ada tanah Rizal Melayu. Apa pandangan? Pertamanya ialah kita tengok dari segi kedudukan nilai. Nilai ini bergantung kepada supply demand pasaran, dan terutamanya ialah kemampuan membeli. Bila ekonomi orang Melayu rendah, maka kemampuannya sudah tentu kurang. Tapi kalau kita tengok harga di bandar dengan harga di kampung, amat jauh berbeza. Amat jauh. Sekarang pun kalau kita tengok contoh Keluar hingga sampai 1,000 satu kaki. 1,000 satu kaki. Itu begitu tinggi. Walaupun dibanding dengan yang lain rendah. Tapi kita kena lihat juga dari sudut yang lain. Harga yang rendah itu membolehkan kita membangun dengan harga yang rendah, membolehkan orang Melayu membeli tanah dan sebagainya. Jadi dia akan lagi seimbang dengan ekonomi orang Melayu. Ada sebelah yang keuntungannya tu. Tapi kita harus lihat dari sudut positif. Jadi kalau kita membangunkan bandar, membina infrastruktur, dengan secara automatik harga tanah itu akan naik. Dan bila naik, bila berlaku penjual belinya, maka uang itu akan dilabur balik. Dan seterusnya menjadi penjana ekonomi di kawasan-kawasan yang dulunya tidak maju. Juga saya lihat kita ni banyak potensi perlancongan. Pantai begitu cantik, tempat sejarah begitu banyak dan sebagainya. Dan zaman makin berubah di mana percutian ni memang menjadi kehidupan biasa, cuti sekolah dan sebagainya. Jadi kalau kita membina semua industri ini, sudah tentu kita akan menjana lebih banyak orang Melayu. Baiklah.
Dengan pertukaran kerajaan sekarang ini, apakah harapan terutamanya kluster Tanah Reserve Melayu, apakah harapan Cik Heng yang mempromosikan kluster Tanah Reserve Melayu? Nombor satu sekali ialah kita perlu hormat undang-undang. Yang tertingginya perlembagaan. Jadi kalau perlembagaan kata kita mesti mengganti, jadi pihak kerajaan harus menggantikannya. Jadi tidak sepatutnya ada satu pelanggaran. Sebab undang-undang itu termasuk kepada semua. Itu satu. Keduanya, kalau dalam perlembagaan itu dan juga wasiat raja-raja itu hendaklah 5%, maka kita kena 5% itu hendaklah dilaksanakan. Jadi buat apa ada peruntukan dalam undang-undang jika tidak dilaksanakan? Apa matlamat undang-undang itu? Mesti tujuannya untuk dilaksanakan. Jadi kalau kita memerintah, kita tidak laksanakan, saya pun hairanlah mengapa begitu. Mungkin dari segi politikalnya takut dipersoalkan. Tapi bagi saya, kalau orang mempersoalkan hak kita dalam perlembagaan, maka kita pun boleh mempersoalkan hak orang lain dalam perlembagaan. Banyak kedudukan mereka yang mempersoalkan hak kita juga berasaskan kepada perlembagaan. Jadi saya tidak nampak mengapa, dan di sinilah kita merasa kita ada tugas. Kluster ini ada tugas. Kluster ada tugas, dan ini bukan sekadar main-main. Ini ialah masa depan survival orang Melayu. Survival orang Melayu. Kita hilang politik macam kita lihat yang lepas, kita boleh rapas kembali. Jika kita ketinggalan ekonomi, kita boleh kejar. Satu perkara yang kita tidak akan dapat, Tuhan tidak akan tambah. Jika kita hilang bumi, maka kita hilang selamanya. Akhir kata, adakah ini juga saranan Cik Heng kepada ketua-ketua menteri dan juga yang amat berhormat menteri-menteri besar di seluruh negeri-negeri di Malaysia ni, agar juga mereka harus bukan hanya akur tentang perlembagaan, tetapi haruslah bertanggungjawab melaksanakan wasiat yang telah pernah ditinggalkan. Ini yang saya lihat, bahawa isu tanah ni isu tergenting sebab dia survival, dan isu terpenting kerananya bukan sahaja survival, juga menjadi asas kepada ekonomi. Apa yang saya lihat ini ialah ini hak paling utama orang Melayu. Tidak ada bumi, tidak ada bangsa dan negara. Bumi itu penting. Maka sesiapa sahaja yang memerintah, jika tidak laksana ini, saya amat berkeyakinan bahawa tidak lama lagi, ataupun mungkin di masa terdekat akan datang ini, tidak lama, rakyat akan menolak kerajaan itu sebab tidak melaksanakan hak mereka, hak anak cucu mereka, menjamin masa depan survival masa depan. Akhir kata, apakah saranan Cik Heng kepada rakyat seluruhnya? Saya ingin lihat bahawa apa yang kita tuntut ini hak kita, hak yang termaktub dalam perlembagaan, hak yang orang kata yang dikehendaki oleh raja kepada orang-orang Melayu, dan kita tidak mengambil hak orang lain. Jadi saranan saya ialah rakyat harus sedar dan lihat perkara ini secara serius, dan bagi tahu, bercakap dan bagi tahu kepada pemimpin-pemimpin, terutama pemimpin politik, laksanakanlah sebelum kami hilang kesabaran dan tidak lagi menyokong mana-mana kerajaan yang tidak mahu laksanakan. Demikianlah tuan-tuan dan puan-puan, temu ramah saya dengan Tuan Cik Ibrahim Cik Idris, penyelaras kluster Tanah Simpanan Melayu di bawah Gerakan Pertahanan Kedaulatan Perlembagaan NPM. Sekian, terima kasih. Terima kasih.